فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi kama 'allamtana an nahmad wa usalli wa usallimu ala khairi khalqika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Sidang penonton dan sidang pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kami rafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah. Alhamdulillah, dengan izinnya dan dengan kurniaan rahmat serta nikmat daripadanya, maka dapatlah kami menghadirkan diri dalam satu majlis ini yang kami namakan dengan Qiraatul Fatwa, bacaan fatwa. Sebagaimana yang kita fahami bahawa fatwa adalah merupakan perkhabaran hukum yang telah dikemukakan oleh para ulama dan mufti semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Perkhabaran tersebut dilandaskan dengan istimbaknya dan dengan tarjihannya serta penguasaan ilmu berkenaan dengan usul fiqhnya dalam menentukan dan menyampaikan matlamat kepada natijah hukum yang terbaik, yang sebenarnya mengikut qawaid dan usul al-fatwa. Kerana itu, maka keluarlah fatwa yang akan kita bincangkan sedetailnya berkenaan dengan hal tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa sudah sampai masanya pengenalan kepada khalayak masyarakat berkenaan dengan pandangan para ulama, khususnya mereka yang berkeahlian di kalangan fuqaha yang terkenal sejak zaman berzaman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, era para sahabat, tabi'in, tabi'in yang digelar sebagai al-qurun al-mufaddalah, kurun yang mempunyai kelebihan, yang dimuliakan oleh Allah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul qurun qarni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum. Sebaik-baik kurung adalah kurungku, kemudian selepas mereka, kemudian selepas mereka. Di sinilah mulianya mereka, dan akhirnya merekalah yang melahirkan tokoh-tokoh dari generasi ke generasi, bermula dengan imam-imam yang empat: Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad rahimahumullah, dan sebelum daripada mereka di kota Madinah Al-Munawwarah terkenal dengan fuqaha us-sab'ah, 7 ahli fiqh yang tersohor, termasuklah seperti Sa'id ibn al-Musayyib. Begitu juga dengan Raja ibn Haywah, samalah seperti Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dan ramai lagi tokoh-tokoh yang luar biasa keilmuannya yang dicatat dalam sejarah, yang fatwanya masih lagi dilihat dan ditekuni sejak zaman berzaman. Alhamdulillah, kesinambungan tersebut diteruskan lagi dengan fuqaha yang datang selepas daripada itu, mengikut mazhab masing-masing, dan ada juga bersifat merentasi mazhab, digelar sebagai fiqh muqaran. Di situlah kita dapati mereka bersungguh-sungguh mengkaji hukum. Hadis-hadis dianalisa sebagai sumber hukum.
Quran atau kalamullah, mengikut tafsiran para ulama mufassirin, dan mereka lihat keseluruhannya. Akhirnya, apa-apa yang telah diijma'kan oleh para ulama daripada zaman dahulu telah menjadi hujah kepada mereka berdasarkan satu kaedah yang masyhur. Rasulullah SAW bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan berhimpun dan berpendapat dengan satu pendapat dalam perkara yang membawa kepada kesesatan. Inilah yang disebut oleh ulama. Ditambah dengan cara penggunaan qiyas yang menjadi salah satu sumber hukum berdasarkan kepada pandangan yang dikemukakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabat, oleh tabi'in, oleh tabi'in dan seterusnya para ulama. Mereka mengiaskannya wakisil ashbah bil ashbah. Mereka mengkiaskan perkara kesamaan dengan kesamaan tersebut. Kerana kaedah seperti itu digunakan sebagai contoh bagaimana kita menghukumkan sebarang bentuk yang mana ia membawa kepada mabuk walaupun tidak dinamakan sebagai khamar sebagaimana nas ilahi, tetapi illahnya kerana mabuk, maka ia diambil apa-apa yang mabuk, bahkan pure mabuk, bahkan lebih daripada itu, sama ada kias musawi atau kias aulawi. Dalam keadaan seperti ini, jelas menunjukkan penggunaannya itu disebut oleh para ulama berdasarkan kepada kaedah-kaedah pengkiasan yang sahih yang sebenarnya. Alhamdulillah, di samping itu terdapat sumber-sumber yang tidak muttafaq alaih tapi mukhtalaf fih. Sebahagiannya menjadikannya sebagai sumber. Contohnya seperti uruf dan adat setempat yang dianggap sebagai al-adatu muhakkamah, adat sebagai hukum yang boleh dirujuk. Tetapi para ulama menyatakan bersyaratkan adat tersebut tidak menyanggahi nas-nas atau hukum yang sarih dan sahih yang disebut oleh para ulama. Begitu juga antaranya seperti sadduz zari'ah atau sadduz zara'i, di mana menutup yang membawa kepada kemungkaran. Kerana kaedah menyebut ma adda ila haram fa haram. Perkara tersebut tidaklah haram tetapi boleh membawa kepada haram, maka hukumnya haram. Membina kilang, membuat perahan jus apa semua dibolehkan. Tetapi membina kilang untuk memproses anggur untuk dijadikan arak sebagai contoh, maka hukumnya adalah haram kerana ia membawa kepada penggunaan arak yang membawa kepada hukumnya haram. Jadi kaedah seperti ini juga diguna oleh sebahagian ulama. Antara lain digunakan kaedah seperti istihsan. Walaupun dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i tidak menggunakan, tetapi dalam kerangka yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh nas menyokong pendapat tersebut. Dinisbahkan kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an menyatakan, ma ra'ahul muslimuna hasana fa huwa indallahi hasan. Apa yang orang Islam melihat perkara itu baik, maka di sisi Allah adalah baik. Maksud orang Islam di sini yang sempurna keislamannya, yang faham agamanya. Dalam arti kata lain, para ulama yang melihat dengan justifikasi ilmu berdasarkan sandaran Al-Quran, hadis, ijma', qiyas dan juga pandangan hikmah para ulama yang benar-benar takutkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan beberapa hukum-hukum yang lain yang disebut oleh ulama. Justru dalam kita memahami hal ini, maka insya-Allah dengan izin Allah kami bertawakal kepadanya untuk mengemukakan apa yang telah kami jawabkan dalam Al-Inarah yang menjadi apps kami untuk kami buat dalam rakaman suara. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua. InsyaAllah, walaupun kami namakan Qiraatul Fatwa, tetapi kami lebih memilih untuk dalam bentuk bercakap dan mengambil poin-poin atau apa yang sepatutnya disebut oleh para ulama. Mudah-mudahan dengan cara ini lebih santai tapi sampai
kepada matlamat dan hukumnya. Kami cuba gambarkan jawapan-jawapan tersebut berdasarkan persoalan yang dikemukakan. Kerana kaedah menyebut al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurih. Berhukum sesuatu berdasarkan kepada sebahagian daripada gambaran yang jelas. Kerana itu ulama menyebut fahmus soal nisful ijabah. Memahami persoalan itu juga sebahagian dari separuh daripada jawapan. Ini adalah perkara yang penting yang perlu kita isi. InsyaAllah apa yang kami bacakan ini bukanlah sebagai menunjukkan musabaqah fatwa dan bukanlah menunjukkan kepada kita kekuatan ilmu, tetapi kita menukilkan pandangan-pandangan para ulama yang kita rojok yang telah disebut dalam Al-Inarah. Kami amat berpegang kepada satu kaedah yang masyhur. In kunta naqilan fa'alaika bitashih wa in kunta mudda'iyan fa'alaika biddalil. Jika sekiranya kamu menukilkan apa-apa, maka pastikan keabsahannya dan kesahihannya. Dan apabila kamu membuat sebarang dakwaan, maka datanglah bukti. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Sila bawa bukti kamu jika sekiranya kamu sebenar-benarnya orang yang benar. Hadirin, hadirat, para pendengar yang dirahmati Allah. InsyaAllah, saya mengharapkan qiraatul fatwa yang kita akan susun berdasarkan tajuk demi tajuk. Dan setiap jawapan itu sekitar 5, 10 atau 15 minit sahaja. Yang kita fokuskan setiap satu itu akan satu jawapan. Mudah-mudahan dengan cara ini akan menatijahkan banyak kebaikan dalam kehidupan kita dan memberi kefahaman kepada kehidupan kita, insya-Allah. Sekali lagi, apa yang kami jawab, jika sekiranya benar, maka alhamdulillah, dan jikanya kurang tepat, maka silalah perbetulkan kerana kami berpegang apa yang dinyatakan oleh Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Salah satu surat yang dihantar kepada Abu Musa Al-Asy'ari antara lain menyatakan ar-ruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran itu jauh lebih baik daripada berterusan dalam kebatilan. Akhir kalam, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.